Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung lagi di bawah subjek Pendidikan Islam tahun 5, bidang sirah, di bawah tajuk Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang agung. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks halaman 150 sehingga 156. Sebelum itu, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Cuba murid-murid perhatikan dan fikirkan sifat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agung. Baginda seorang yang pertama kuat beribadat. Kedua, suka membantu menghindari perkara sia-sia, mengasihi orang tua dan kanak-kanak, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memelihara hubungan dengan manusia lain, sabar, sentiasa bercakap benar, bertanggungjawab, menghormati orang lain, menjaga tutur kata dan adab sopan, amanah, menepati masa, penyayang, rendah diri, suka bersedekah, tenang dan pemaaf. Maka tidak hairanlah berdasarkan sifat-sifat yang ada pada baginda, baginda merupakan pemimpin yang sangat disegani di kalangan orang Islam dan juga bukan Islam. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin. Pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Nabi Muhammad SAW pemimpin masyarakat. Pertama, menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Kedua, menyemai sikap hormat menghormati dan bertoleransi dalam masyarakat. Ketiga, berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat. Keempat, tidak menggunakan kekerasan dan paksaan. Kelima, memupuk nilai murni dalam masyarakat. Keenam, menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Dan ketujuh, menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Baiklah, lihat pula sebagai Nabi Muhammad SAW sebagai ketua tentera. Yang pertama, menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Kedua, merancang strategi peperangan. Ketiga, mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Keempat, menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Seterusnya, mari kita lihat pula Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim. Pertama, menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asas menjatuhkan hukuman. Kedua, adil dan saksama serta berpendirian tegas. Ketiga, menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Seterusnya,
Ciri keempat, Nabi Muhammad SAW sebagai perancang ekonomi negara. Pertama, menghapuskan dasar ekonomi jahiliah. Kedua, mewujudkan dasar ekonomi Islam dan yang adil. Ketiga, memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya. Keempat, mengagihkan zakat kepada mereka yang layak. Kelima, membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Baiklah, jika dilihat pada dialog ini, ada berlaku dialog ni di kalangan pelajar-pelajar perempuan. Mari kita baca dialog ini bersama. Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin keluarga yang dikagumi. Betul? Baginda seorang suami dan bapa yang penyayang dan adil. Baginda mendidik isteri-isteri dan anak-anak dengan sabar. Baiklah, dialog kedua pula dia kata apa? Nabi Muhammad SAW juga seorang datuk yang suka bergurau dengan cucu. Dalam bergurau ada didikannya. Ya, so Allah sebagai seorang datuk. Ya. Dan yang ketiga, Subhanallah, hebatnya Nabi Muhammad SAW kita. Mari kita amalkan selawat sebagai tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita lihat satu contoh peperangan Khandaq di mana menunjukkan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang unggul. Kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad dan menghentikan dakwah baginda. Berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad SAW turut menggali parit bersama-sama. Apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan berpihak kepada musuh. Nabi Muhammad menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksananya. Baginda bermunajat memohon pertolongan Allah dan berbincang strategi menghadapi serangan musuh. Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, berlakunya angin kencang yang merobohkan khemah musuh-musuh dan merosakkan harta benda. Mereka berasa gerun dan takut, lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan.
Nabi Muhammad SAW selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Ya, murid-murid, mari kita lihat apakah iktibar daripada kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin mestilah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Ketiga, menjalinkan hubungan baik dengan bukan Muslim. Dan yang keempat, berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Seterusnya, yang kelima, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-8, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Ada 8 iktibar daripada kepribadian Nabi Muhammad SAW yang boleh kita ambil teladan dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin. Setakat itu dahulu untuk kali ini. Terima kasih di atas perhatian dan tumpuan yang murid-murid berikan. Semoga murid-murid dapat meneladani contoh dan iktibar daripada kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin. Semoga berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.